Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini Ustaz Wadi Anwar ada membuat sebuah kuliah khas yang tajuknya Bahaya Wahabi. Kuliah tersebut ada rakamannya dan saya ada bagi link rakaman tersebut di bahagian description. Mana description itu? Sila exit video ini, tag pada tajuk, ada link di situ ya. Link yang penuh bagi rakaman kuliah itu ya. Baik, dalam kuliah tersebut, Ustaz Wadi ada menyatakan tentang topik Wahabi ini, beliau merancang untuk membuat siri video, siri penjelasan yang lebih terperinci di studionya di Sungai Petani. Ini sesuatu yang kita alu-alukan. Moga-moga kita dapat banyak ilmu yang bermanfaat daripada siri penjelasan tersebut. Alang-alang Ustaz merancang untuk membuat penjelasan itu, saya ingin bertanya beberapa soalan tentang satu topik daripada video, daripada kuliah yang sama tersebut ya. Yang ini dalam kuliah itu, pada minit 23.50, Ustaz Wadi menyentuh tentang Tauhid Sifat 20. Okey, jadi soalan saya setepatnya merujuk pada minit 29.34, soalan pertama ya. Ustaz menyatakan bahawa umur Tauhid Sifat 20 umurnya bukanlah 30 tahun, tetapi umur dia 1,200 tahun. Dan angka 1,200 tahun ini Ustaz Wadi ulang sebanyak 2 kali. Jadi soalan pertama saya, bolehkah Ustaz buktikan bahawa Tauhid Sifat 20 ini telah pun wujud ya? Yang saya masukkan sebagaimana yang diajar di Malaysia sekarang ini. Sebab Ustaz dalam video tersebut menerangkan bahawa Tauhid Sifat 20 ni kita duk belajar di Malaysia apa semua ni kan. Jadi sebagaimana yang kita belajar di Malaysia ni, okey, telah pun ada sejak lebih kurang 1,200 tahun yang lalu. Saya bertanya kerana setahu saya Sifat 20 ini, silibus ataupun pengajian Sifat 20 ini dirumuskan oleh Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, seorang imam tokoh Asy'ariyah yang lahir tahun 832 Hijrah dan wafat tahun 895 Hijrah dalam kitabnya yang berjudul Ummul Barahain ya. Itu yang saya tahu. Jadi mungkin saya silap sebab itu kurun ke-9 Hijrah. Jadi sekarang ini lebih kurang 500 tahun lebih sikit lah. 500 tahun lebih sikit. Nak kata 1,200 tahun itu sesuatu yang baru bagi saya. Jadi minta Ustaz memberikan bukti yang terperinci. Bukti yang saya maksudkan itu ialah baca kitab. Tunjukkan kitab, kalau boleh guna perisian Maktabah Syamilah, sebab Maktabah Syamilah ni satu perisian yang percuma dan banyak orang ada. Jadi bila Ustaz baca nama kitab, jilid sekian-sekian, muka surat sekian-sekian, sama-sama kita rujuk, sama-sama kita boleh baca. Okey, bukan saja saya tetapi juga para penonton yang lain ya. Jadi itu soalan pertama, betul ke Tauhid Sifat 20 ini telah ada umurnya 1,200 tahun? Sebab yang saya tahu, ia umurnya ialah lebih kurang 500 tahun lebih sikit sebab ia disusun, ia dikarang oleh Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi yang wafat tahun 895 Hijrah. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, seterusnya juga Ustaz menyatakan bahawa Tauhid Sifat 20 ini ia diamalkan oleh majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan sebut saja nama-nama tu di kalangan ulama ya. Baik, saya nak sebut tiga ulama yang masyhur. Boleh ke Ustaz? Dan nak minta Ustaz buktikan yang 3 ulama ini ada menulis dalam kitab mereka tentang Tauhid Sifat 20 ni. 3 ulama ni jangan bimbang, saya tak akan sebutlah Ibn Taymiyah, tak akan sebutlah Ibn Qayyim, tak akan sebutlah Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi apa kata 3 tu ialah Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijrah. Kita semua kenal kan? Ustaz kata sebut saja nama. Sebut saja. Okay, saya sebut yang masyhur ni, Imam Al-Ghazali. Yang kedua, Imam An-Nawawi, pengarang hadis 40, pengarang Riyadhus Salihin. Kita semua kenal kan? Okay, ada tak kitab dia yang mengajar, yang menceritakan, yang menulis sebiji-sebiji tentang Tauhid Sifat 20 sebagaimana yang kita belajar sekarang ni. Dan yang ketiga, sekali lagi kita semua kenal Al-Hafiz, Al-Imam
Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijrah. Ada tak dalam kitabnya Fathul Bari ataupun lain-lain yang menulis tentang tauhid sifat 20 ini ya. Jadi minta jasa baik ustaz, sama-sama kita buka kitab sebaiknya daripada Maktabah Syamilah. Kalau daripada rujukan lain tak apa, ustaz halakan kamera tu pada kitab tu, bagi fokus cantik, bagi besar sikit, sama-sama kita dapat lihat, sama-sama kita dapat baca ya ustaz. Baik, itu soalan kedua. Soalan ketiga, dalam minit yang ke-34, dalam kuliah yang sama, minit ke-34, ustaz menerangkan bahawa pengasas bagi tauhid sifat 20 ini atau sifat 13 ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan ini ustaz ulang 2 kali bahawa 2 tokoh inilah pengasas tauhid sifat 20. Jadi sekali lagi lah minta ustaz tolong buktikan daripada karangan kitab, daripada kitab-kitab karangannya. Kalau Imam Abu Hasan Asy'ari ini kitab Al-Ibanah ke, Imam Abu Mansur Al-Maturidi ke, kitab tauhidnya ke dan sebagaimana ya. Minta tolong buktikanlah bahawa mereka inilah pengasas tauhid sifat 20 dan bukannya Imam As-Sanusi sebagaimana yang saya faham. Boleh saya dapat ilmu yang baru di sini sebab mungkin saya yang tak habis mengkaji kan. Okey. Dan soalan terakhir ialah ustaz menyatakan bahawa ya, setelah menyatakan 2 tokoh ini, kemudian ustaz menyatakan bahawa 2 tokoh ini telah dikeluarkan daripada ahli sunnah wal jamaah. Okey, maknanya orang-orang Wahabi ni, bahaya Wahabi kan, orang-orang Wahabi ni telah mengeluarkan 2 tokoh ini, yang ini Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan buku-buku ini ustaz sendiri cerita dalam video yang sama, bukan dalam bahasa Arab tapi dalam bahasa Melayu kita ni ya. Jadi minta ustaz pegang buku tu, tunjuk nama pengarang, tunjuk nama tajuk, tunjuk nama penerbitnya dan bacakan apa yang mereka sebut dan kenapa mereka, kalau mereka mengeluarkannya daripada ahli sunnah wal jamaah, mengeluarkan 2 tokoh ini daripada ahli sunnah wal jamaah, minta disebutkan apa alasan mereka, apa hujah mereka ya. Jadi ustaz tak perlu segan-segan, tak perlu malu-malu. Sekarang ini kita menggunakan media sosial untuk melakukan kritikan ilmiah. Sebagai contoh, sebelum ini saya pun telah melakukan kritikan ke atas buku zikir dengan lafaz hu dan kan. Kita pegang buku, tunjuk tajuk, tunjuk nama pengarang, tunjuk nama penerbit, tapi tak disentuh langsung tentang peribadi pengarang. Kita melakukan kritikan ilmiah atas dalil dan penghujahan terhadap dalil tersebut. Bukan saja saya, Sidang Kalam juga melakukannya, Ustaz Syihabuddin juga melakukannya. Jadi kalau betul ada tokoh-tokoh Wahabi di Malaysia yang telah mengeluarkan 2 tokoh ini daripada lingkungan ahli sunnah wal jamaah, jadi minta ustaz buktikan, tunjukkan bukunya, nama pengarang, penerbit, apa semua tu, dan kita dengar apalah hujah mereka dan bagaimana pula jawapan balas ustaz kepada tuduhan mereka tu ya. Ustaz bacakan, kemudian ustaz react lah balik, kritik lah balik kan. Tak apa, ini kritikan ilmiah ya. Sebab sekarang ni ustaz sendiri telah mengeluarkan Wahabi daripada ahli sunnah wal jamaah. Dalam kuliah yang sama, video yang sama, minit 19.30, ustaz menyatakan bahawa Wahabi ni tak kafir, tetapi mereka ni terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah ya. Minit 19.30 ustaz telah mengeluarkan mereka. Jadi macam ada yang mengeluarkan ni daripada ahli sunnah, ustaz mengeluarkan Wahabi daripada ahli sunnah, jadi macam mana ni pula ya. Okey, sebab walaupun ustaz mengeluarkannya dari Wahabi daripada ahli sunnah wal jamaah dan ustaz kemudiannya membacakan fatwa daripada Jabatan Fatwa ataupun hasil muzakarah fatwa Majlis Fatwa Negeri Sembilan, tapi kalau kita dengar yang ustaz baca, mereka menyatakan bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Fatwa tersebut yang saya baca, yang saya dengar ustaz baca, tidaklah mengeluarkan. Sekarang ni ustaz sendiri yang telah mengeluarkan Wahabi daripada ahli sunnah wal jamaah. Okey, tak apalah. So sekarang ni siapa pula penulis di Malaysia ni yang menulis dalam bahasa Melayu yang mengeluarkan 2 tokoh ini daripada ahli sunnah wal jamaah? Sebab setahu saya macam Abu Hasan Al-Asy'ari
di penghujung hayatnya beliau telah kembali kepada manhaj salafus soleh dalam hal akidah. Tentang Abu Mansur Al-Maturidi ni saya tidak berapa pasti. Saya tidak melakukan kajian yang meluas. Jadi saya harap daripada penjelasan terperinci daripada Ustaz, ia dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan para penonton semuanya. Jadi itu yang saya nak tanya tentang satu topik ya. Tauhid sifat 20. Beberapa soalan daripadanya. Pertama, betulkah ia berumur 1200 tahun? Padahal yang saya tahu umurnya lebih kurang 500 tahun lebih sedikit. Sebut saja nama mana-mana ulama'. Sebut saja mana-mana ulama' ia diamalkan. Jadi saya minta daripada 3 ulama' yang masyhur. Yang masyhur, yang ini Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ya. Sebab ustaz kata sebut saja nama. Kita sebut yang 3, bukan yang jarang-jarang didengar. Bukanlah yang memang orang selalu perselisihkan, tapi ini 3 yang lazim disebut nama ulama'-nya. Kemudian betulkah 2 tokoh ini adalah pengasas? Yang ini Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Betulkah mereka ini adalah pengasas kepada Tauhid Sifat 20? Dan kemudian siapakah penulis di Malaysia dalam tulisan bahasa Melayu yang telah mengeluarkan 2 tokoh ini daripada lingkungan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab ingat ya, Ustaz telah mengeluarkan Wahabi daripada Ahli Sunnah wal Jamaah berdasarkan kenyataan Ustaz sendiri ya pada minit 19.30 dan seterusnya. Jadi inilah beberapa soalan saya. Moga-moga insya-Allah ada jawapannya yang terperinci daripada Ustaz ya. Bagi para penonton pula, nanti jangan dok komen macam-macam di ruangan komen tu. Kita bagi masa, bagi ruang untuk Ustaz Wadi Anwar menjawab. Jangan pergi komen banyak-banyak. Nanti kalau dok konden banyak, saya terpaksa tutup komen nanti ya. Nak konden saya tak apa. Jangan konden Ustaz Wadi Anwar sebab saya baru tanya. Kita bagi beliau ruang dan masa untuk memberikan penjelasan, memberikan bukti yang jelas lagi nyata. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.